بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna rajulan qala ya Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la in kunta kama qulta faka'annama tusiffuhumul mallah ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, kata Abu Hurairah, satu orang laki-laki jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki itu kata kepada Nabi, ya Rasulullah, inna li qarabah. Dia kata, ya Rasulullah, aku ada adik-beradik. Asiluhum wa yaqta'uni. Tapi adik-beradik aku ni, aku cuba nak berbaik dengan mereka, nak hubung silaturahim dengan mereka memutuskan hubungan itu. Satu orang sahabat pergi jumpa Nabi. Dia kata dekat Nabi, ini masalah dia dengan adik-beradik dia. Ada adik-beradik dia ni, dia kata asiluhum, dia cuba nak jaga hubungan bagi elok. Wa yaqta'uni. Tapi yang kata adik-beradik dia ni suka nak bagi berkelahi. Dia nak pergi buat baik, mereka nak bagi berkelahi. Dia nak hubung silaturahim, mereka nak kerat bagi putus. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Aku nak buat baik pada mereka, tapi mereka buat benda tak elok pada aku. Dia pergi mengadu ke Nabi. Dia masalah dengan adik-beradik dia. Dia nak buat baik, mereka tak mahu. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Dia kata aku sabar atas perangai mereka. Kesabaran aku itu, mereka kata aku bodoh. Mereka buat macam-macam nak bagi aku sakit hati, aku sabar, dia kata. Mereka buat macam-macam dekat aku sabar, mereka kata aku bodoh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dekat sahabat ni, Nabi kata, la in kunta kama qulta. Nabi kata, kalaulah betul apa yang kamu kata. Kamu kata kamu ada adik-beradik, kamu nak pergi buat baik, mereka duk cari gaduh dengan kamu. Kamu kata kamu ada adik-beradik, kamu nak hubung silaturahim, mereka nak putus. Kamu kata kamu ada adik-beradik, kamu sabar atas perangai mereka kata kamu bodoh. Kalau betul macam yang kamu kata, faka'annama tusiffuhumul mallah.
Kata Nabi SAW, maka seolah-olah lah kamu macam bagi mereka makan abu panas. Kalau betul macam kamu kata, maka seolah-olah lah mereka ni dosa sakat, dosa sungguh. Dosanya mereka ni seolah-olah macam mereka ni duk makan abu, duk makan bara api panas. Ada ke menasabah orang nak pergi buat baik, hampa nak cari berkelahi, orang nak hubung silaturahim, hampa nak putus, orang sabak dengan perangai tak elok, hampa kata orang bodoh. Kalau sekiranya betul mereka ni bersikap macam tu, seolah-olah lah mereka ni saja nak cari dosa besar, sanggup makan bara api panas. Wala yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim. Bahkan Nabi SAW kata senantiasalah Allah Subhanahu Wa Taala tolong kamu. Kalau betul kamu macam yang kamu kata tadi, kamu tak mau bergaduh, kamu nak baik-baik, orang yang duk cari gaduh dengan kamu, tapi kamu sabar atas apa yang orang duk buat kat kamu tunjuk juga kamu nak baik, kalau betul Allah akan pelihara kamu. Nabi kata, ma dumta ala zalik, selagi mana kamu tetap dengan sikap tadi, kamu sentiasa nak buat baik walaupun orang tak suka ke kamu, kamu sabar atas perangai mereka walaupun mereka kata kamu bodoh, kalau kamu tetap atas apa yang kamu dah buat tu, Allah akan pelihara kamu. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ini dapat kita faham bahawa Islam nak suruh kita macam tu. Islam dia suruh kita ikut ajaran Islam, walaupun dengan mengikut ajaran Islam orang kata kita bodoh, tak apa. Kalau kerana kita nak ikut Islam orang kata kita bodoh, tak apa. Kalau kerana kita nak buat baik maka orang duk buat macam-macam ke kita, tak apa. Kita terus dengan ikut Islam, kita terus dengan buat baik, Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah, atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Anas radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang nak Tuhan luahkan rezeki dia, siapa nak Tuhan luahkan rezeki dia, murahkan rezeki dia, wa yunsa'alahu fi atharih, dan barang siapa nak Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur dia, falyasil rahimah, Nabi SAW kata, maka hendaklah dia hubungkan silaturahim dengan keluarga dia. Siapa mau murah rezeki, siapa mau panjang umur, maka jagalah hubungan silaturahim, jangan sekali-kali putuskan hubungan itu. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, kata dia, aqbala rajulun ila Nabiillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ubayyi'uka 'ala al-hijrah wal jihad, abtaghi al-ajra min Allah ta'ala. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fahal min walidayka ahadun hayyun? Qala na'am, bal kilahuma. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fatabtaghi al-ajra min Allah ta'ala? Qala na'am. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, farji' ila walidayk fa ahsin suhbatahuma, atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Abdullah bin Amr bin Al-As,
seorang sahabat Nabi. Dia menceritakan, kata dia, seorang laki-laki mai jumpa Nabi SAW. Bila mai laki-laki ni di depan Nabi, dia kata, ubayyuka 'alal hijrati wal jihad. Dia kata, ya Rasulullah, aku berbay'ah, aku berjanji di depan kamu bahawa aku akan sama-sama dengan kamu kalau kamu berhijrah dan kalau sekiranya berlaku jihad. Satu orang sahabat mai jumpa Nabi, dia mengaku depan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku janji depan kamu, kalau kamu kata hijrah, aku akan hijrah sama dengan kamu. Kalau kamu kata jihad, perang, aku akan perang, aku sanggup mati untuk agama. Dia pergi mengaku depan Nabi SAW macam tu. Kata dia, abtaghil ajra minallah, aku nak cari keredaan Allah Subhanahu wa taala semata-mata, aku tak nak benda lain. Kamu suruh aku buat apa pun aku buat semata-mata kerana aku nak cari keredaan Allah. Kamu suruh aku hijrah walaupun aku mati kerana nak hijrah, aku akan hijrah. Kamu suruh aku jihad walaupun aku mati kerana berjihad, aku akan berjihad. Aku buat semua benda ni semata-mata kerana nak cari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi kata, fahal min walidayka ahadun hayyun? Nabi kata, kamu adakah salah seorang daripada mak ataupun ayah kamu masih hidup? Nabi tanya dia ni, hang ni semangat sangat nak pergi perang, nak hijrah, sanggup mati dan sebagainya. Nabi kata, sebelum pergi buat benda tu, aku nak tanya kamu satu soalan. Mak ada lagi kah? Ayah ada lagi kah? Qala na'am bal kilahuma. Dia kata ada. Bahkan dua-dua ada. Mak pun hidup lagi, ayah pun hidup lagi. Qala, Nabi kata dekat dia, fatabtaghil ajra minallah, betul ke kamu ni nak cari keredaan Allah? Qala na'am. Dia kata, ya, aku nak cari keredaan Allah. Nabi kata dekat dia, farji' ila walidaik fa ahsin suhbatahuma. Nabi kata, kalau betul kamu nak cari keredaan Allah, mak kamu masih ada, ayah kamu masih ada, Nabi kata, pergi balik ke rumah, buat baik kepada mak dan ayah kamu. Tak payah hijrah, tak payah pergi berperang, pergi buat baik dengan mak dan ayah dulu. Nabi kata macam tu. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ni dapat kita faham bahawa dalam hidup kita ni dia ada senarai keutamaan, dia panggil. Itu sebab Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia ada buat buku dia nama Al-Fiqhu Al-Awlawiyat, nama buku dia. Maksudnya ialah fiqh keutamaan. Kita ada banyak benda kita nak buat lah ni, hak mana mesti didahulukan. Berjihad dituntut oleh agama. Buat baik kepada ibu bapa pun dituntut oleh agama. Antara buat baik kepada ibu bapa dengan berjihad, mana nak utama dulu? Dua-dua pun Allah suruh. Dalam Quran Allah suruh dua-dua sekali. Dalam Quran ada ayat suruh kita berjihad, dalam Quran ada ayat suruh kita buat baik kepada ibu bapa. Antara jihad dengan buat baik kepada ibu bapa, hak mana nak jaga dulu? Kita kadang-kadang kita salah susun. Kita nak buat hak besar dulu, nak pergi berjihad, nak mati dulu. Sedangkan mak pak kita duk buat tahanan di rumah. Maka Nabi SAW dalam beberapa hadis, Nabi tolong kita susun mana patut diutamakan dulu. Bila sahabat ni mai di depan Nabi SAW, depan Nabi terus kata, ya Rasulullah, kamu suruh aku hijrah, aku akan hijrah. Kamu suruh aku jihad, aku akan jihad. Nabi tak jawab pun. Nabi tak bagi jawapan kepada permintaan dia. Nabi tanya balik dia. Nabi kata, kamu ada tak mak ataupun ayah yang masih hidup? Dia kata, dua-dua hidup lagi. Nabi kata, lah ni macam ni, farji'. Nabi kata, pergi balik rumah, buat baik kepada mak dengan bapa kamu. Maknanya ialah benda hak dekat dengan kita buat dulu. Itu maksud dia.
Itu sebab kaedah dalam agama, dia kata ibda' binafsik, mulakan dengan diri kamu dulu. Kita bagi kita tu elok dulu, baru boleh pergi bercakap ke orang. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kamu, jaga keluarga kamu daripada api neraka, baru pergi jaga orang kampung daripada api neraka. Kalau diri sendiri pun tak terurus, tak boleh nak didik, tak boleh nak bagi jadi elok, keluarga sendiri pun kalang pukang tungin terbalik, kita duduk marah orang keliling rumah, itu adalah satu kaedah yang tidak kena. Maka Islam dia main dengan benda-benda macam ni. Dia nak bagi tahu dekat kita, semua benda pun agama suruh, tapi hak mana nak selesai dulu. Maka Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia buat buku. Dia kata Al-Fiqhu Al-Awlawiyat, fiqh keutamaan. Hak mana kita nak letak nombor satu di dalam senarai prioriti itu. Hak mana nak diutamakan, hak mana nak dikendiankan. Setelah kita buat hak pertama, kedua, ketiga, baru kita boleh sembang nak buat hak nombor 4, nombor 5, nombor 6. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi pengajaran kepada kita semua, insya-Allah. Kita memilih untuk menggunakan kitab Bahrul Mazi jilid 4. Bahrul Mazi jilid 4. Kita pilih untuk baca Abwabul Aidain, iaitu bab pada menyatakan 2 hari raya. Tajuk ni kita tak baca di mana-mana lagi. Kita baca tajuk ni. Kita pilih untuk baca Abwabul Aidain, iaitu bab yang membicarakan tentang 2 hari raya. Jilid 4, muka surat 2. Tuan-tuan, raya ni masuk dengan tahun lepas, kita dah berapa kali raya dah. Tapi kita raya ikut ke tidak cara Nabi SAW suruh kita raya? Bagaimana raya yang ditunjuk oleh Nabi SAW? Tuan-tuan, kita duk baca doa iftitah dalam sembahyang. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita mengakulah sembahyang aku, ibadat aku, hidup aku, mati aku kerana Allah, Tuhan sekalian alam. Nak boleh kita buat semua benda ni kerana Allah Subhanahu wa taala, kita mesti kena ikut cara yang Allah, cara yang Nabi SAW tunjuk. Maka kita nak kena tahu, raya ni salah satu benda yang kita duk jumpa. Umur kita berapa, kita boleh tahu berapa kali dah kita jumpa raya. Raya puasa, raya haji, kita dah jumpa berapa kali dah. Bagaimana cara kita nak sambut hari raya? Bermula daripada takbir raya, macam mana cara takbir raya yang sebenarnya? Diikuti dengan semayang raya, macam mana cara semayang raya yang betulnya? Bacaan di dalam semayang raya, macam mana yang Nabi SAW tunjuk bacaan ketika semayang raya? Kita nak tengok benda-benda ni satu persatu, baru kita tahu itu rupa-rupanya raya yang dibuat, yang disambut oleh Nabi SAW. Maka malam ni kita memilih untuk baca tajuk ni. Macam biasa, pengarang kitab Bahrul Mazi ni, Syekh Idris Al-Marbawi, dia mulakan dengan petikan hadis. Dia kata, Nabbarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Maksudnya sabda Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala akan memberserikan, bagi jadi muka orang tu berseri-seri. Naddarallahu mra'an, Allah akan jadikan muka orang itu berseri-seri. Sami'a maqalati, apabila dia mendengar kata-kata aku. Siapa yang hari-hari duk rajin dengar hadis Nabi, Nabi janji Allah akan bagi seri pada muka dia. Allah akan jadikan muka dia berseri-seri. Maka ulama kata maksud berseri-seri itu atas dunia lagi dah Allah bagi nampak ada nur pada muka dia. Dan satu lagi tafsiran mengatakan di akhirat esok mereka akan dibangkitkan dalam keadaan wajah mereka berseri-seri.
Yang penting orang yang masih hidup atas dunia selalu dengar hadis Nabi, naddarallahu ra'at, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan muka dia berseri-seri, bercahaya-cahaya sekiranya dia mendengar maqalati, kata-kata aku, kata Nabi. Fawa'aha fa'addaha kama sami'aha, dan dia mengamalkan apa yang dia dengar dan dia menunaikan apa yang dia dengar. Dia bukan sahaja rajin dengar, bahkan dia mengamalkan benda tu, bahkan dia tolong sebarkan pula benda tu kepada orang lain seperti mana yang dia dengar. Orang yang macam ni Allah Subhanahu wa taala akan jadikan wajah dia, muka dia berseri-seri. Kemudian dia kata bismillahirrahmanirrahim, abwabul aidaini. Aid, aid bukan aid. Aid. Satu orang sebut Aidil Fitri. Aid, aid makna dia raya. Aidil Fitri, abwabul aidaini, bermula segala bab pada menyatakan dua hari raya, maka inilah tempatnya. Saudaraku, dikehendaki dengan dua hari raya itu, iaitu dua hari raya bagi orang Islam, iaitu hari raya fitrah dan hari raya haji. Dia nak bincang tentang dua raya ni, iaitu raya puasa dengan raya haji. Kata Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim, sebab pun dinamakan hari Aid itu adalah kerana kembali dan kerana berulang-ulangnya. Ini satu pendapat. Kata Imam Nawawi, sebab apa dinamakan raya ni Yaumul Aid, hari Aid? Dia kata kerana Aid itu makna dia kembali. Daripada kata dasar dalam bahasa Arabnya ada, ain alif dal. Ada maksudnya kembali ataupun balik. Maka dipanggil hari raya itu Yaum Aid, adalah kerana kembali dan berulang-ulang. Dia kata kita jumpa tahun ni, tahun depan panjang umur jumpa lagi, tahun lagi sekali panjang umur jumpa lagi. Maka raya ni dia bukan main sekali, dia main berkali-kali. Selagi mana kita ada umur, maka selagi itulah duk berulang-ulang kali duk jumpa raya. Maka hari yang selalu jumpa ni dinamakan hari Aid, dia kata, hari raya. Dan kata qil, dan ada satu pendapat lagi kata kerana kembali sukacita kepadanya. Ada satu lagi pendapat kata raya dipanggil Aid, Aidil Fitri, Aidil Adha. Aid ini adalah kerana kita kembali seronok. Setelah sebulan kena puasa, kan? Inilah hari kita seronok. Kita seronok, kita boleh makan seperti biasa. Maka orang menjadi sukacita dengan tibanya hari raya itu, maka orang kembali seronok. Dinamakan hari itu Yaumul Aid, iaitu hari raya, hari kembali. Dan kata qil, dan satu pendapat lagi kata kerana mengambil sempena mulut, dengan sebab kembalinya atas orang yang mendapatkan dia. Dia kata hari itu hari makan lah, ambil sempena mulut, hari raya fitrah, kan? Hari raya kita semua berbuka puasa. Bahkan haram untuk orang yang tak mau makan pada hari itu, dia mesti kena makan, tak boleh puasa pada hari raya. Sebagaimana dinamakan Al-Qafilah bagi satu puak yang keluar musafir, kerana ambil sempena dengan maknanya kembali dan pulang dengan selamat. Macamlah orang yang keluar musafir, satu hari dia akan balik, dia akan kembali ke rumah dia. Baik. Bab dia kata majaa fil mashi ilal Aid, iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menyebutkan berjalan pi kepada raya. Ini pula kita nak tengok satu tajuk. Nabi SAW, dia nak pergi semayang raya, dia pergi berjalan. Nabi tak pergi naik kenderaan, sebaliknya Nabi pergi berjalan kaki. Ketahuilah saudaraku, pada hadis yang akan datang ini menunjukkan suruh pergi ke tempat semayang raya itu berjalan kaki. Dan disuruh keluar semayang raya kemudian daripada menjemput makan. Hadis yang kita nak baca ni, dia nak tunjuk dekat kita beberapa benda. Yang pertama, dia nak bagi tahu dekat kita bahawa disunatkan pergi ke masjid untuk sembahyang raya tu pergi berjalan.
Yang kedua, dia nak bagi tahu, bagi raya puasa, sebelum pergi ke masjid sembahyang raya tu, jemput makanan. Walaupun sejemput, kena jemput makan dulu, baru pergi sembahyang. Seperti kenyataan di dalam beberapa masalah yang akan datang. Dan hadis ni telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Ali bin Abi Talib qal, minas sunnah an takhruja ila al-'aid masyian. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Kata dia, setengah daripada sunnah Nabi SAW bahawa engkau keluar pi ke tempat sembahyang raya itu hal keadaan kamu berjalan kaki. Dia kata itu sunnah. Kalau hari raya kita nak keluar pi masjid sembahyang raya tu, kita keluar berjalan kaki dengan niat ikut sunnah, dapat lagi satu pahala lagi. Pi sembahyang tu dah dapat pahala dah. Memilih untuk nak pi sembahyang dengan berjalan kaki, lagi satu pahala dapat. Kerana kita ikut sunnah Nabi SAW. Dan berjalan itu mestilah dengan tiada gopoh-gapoh. Dia untuk semayang dia tak mau gopoh-gapoh. Ni bukan semayang raya saja. Semayang biasa pun kalau kita mai terlewat ambil ayat semayang, kita duduk dengar ni orang duduk semayang ni, tok imam baca surah dah nak habis lah, nak rokok. Kita berlari daripada polah tu, lari bubak mai takbir semayang, itu makruh. Nabi SAW dalam banyak hadis, Nabi melarang orang yang pergi buat kalut nak semayang macam tu. Berjalan dengan tenang, dekat mana dan ikut. Nabi larang. Nabi pernah duduk semayang, tengah duduk semayang, dengar ni sahabat berlari main nak semayang ni, bubak main. Nabi habis semayang, Nabi tegur terus. Sebab kita nak main menghadap Allah Subhanahu Wa Taala amat tidak wajar kita menghadap Allah dalam keadaan kita sama. Dia kena kita tenang, tenteram, selesa. Itu lebih menunjukkan kita respect kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hormat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demikian hal dengan semayang raya. Dia kata bukan sahaja disunatkan berjalan kaki, bahkan mestilah dengan tiada gopoh-gapoh. Dan biarlah lemah lembut sebagaimana pi semayang jamaah dan seperti mana pi semayang Jumaat. Dia kata sama lah. Dia tak mau gopoh-gopoh. Sambung hadis tu dia kata, wa anta akula syai'an qabla an takhruj. Dan bahawa engkau makan akan sesuatu dahulu daripada engkau keluar. Sebelum nak keluar mai semayang raya puasa ni, makan dulu apa-apa pun. Makan dulu. Setidak-tidaknya minum air sejerit dulu. Minum dulu sejerit. Ataupun capai ketupat buah dalam mulut dulu. Makan dulu. Maka memilih untuk makan dulu sebelum keluar mai semayang, lagi satu pahala lagi Tuhan bagi dekat kita. Ini benda-benda yang macam-macam ni kita buat menambah pahala kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ada raya itu raya fitrah, dia kata. Dan adapun jika raya itu raya adha ataupun raya haji, maka tiada mengapa tidak makan. Ini untuk raya puasa. Menunjukkan bahawa hari itu bukan lagi hari kita puasa. Kita makan menunjukkan hari itu hari kita tak puasa. Maka disunatkan makan dulu. Kerana Nabi SAW buat macam tu. Nabi buat macam tu. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan. Masalah, dia kata pi ke tempat semayang raya dengan berjalan. Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan bermula amal atas hadis ini di sisi kebanyakan ahlul ilmi, mensunnahkan mereka itu akan bahawa keluar satu orang laki-laki kepada raya dengan berjalan kaki. Sunat keluar berjalan kaki. Dan bahawa tiada menunggang ia melainkan kerana uzur. Dia kata bagi kes orang yang uzur tak larat berjalan, pilah dengan kenderaan. Tapi bagi kes orang-orang yang sihat, segar tubuh badan, sunat pergi berjalan kaki, dia kata. Tuan, benda ni dia jadi syiar. Kita tengok di Mekah, di Madinah kan, bila masuk waktu orang dia keluar nak pergi masjid tu, nampak kalau berlakulah benda tu,
Di tempat kita ni, hebat. Nampak syiar agama tu macam tu. Jadi keluar berjalan, tengok penuh orang bergaduh berjalan ke atas jalan pakat nak pergi masjid. Itu memberi satu syiar baiknya agama kita. Begitu. Kata Imam Asy-Syafi'i di dalam Al-Um, telah sampai khabar akan daku bahawasanya Zuhri telah berkata ia tiada menunggang Nabi SAW ketika pergi semayang raya, dan tiada menunggang semayang jenazah sama sekali. Itu dia. Ada satu orang ulama bernama Az-Zuhri. Dia kata Nabi SAW seumur hidup Nabi, dia kata Nabi pergi semayang raya dengan pergi semayang mayat, Nabi pergi berjalan kaki. Dia kata gitu. Kata Asy-Syafi'i, dan aku suka bahawa tiada menunggang seorang pada hari raya dan tiada pada jenazah. Maka kata Imam Asy-Syafi'i, dia kata dia pun suka macam tu, kerana Nabi selalu buat macam tu. Dia kata kalau kita buat macam Nabi, itu cantik. Untuk semayang raya dengan semayang mayat, dia kata dia berjalan kaki. Begitu. Melainkan bahawa lemah oleh mereka yang hadir akan dia daripada laki-laki ataupun perempuan daripada berjalan, maka tidak mengapa ia menunggang. Maka jika menunggang juga ia walaupun ketiadaan sakit, maka tiada sesuatu atasnya. Dia kata kalau dia tak mahu berjalan, dia nak pergi dengan kenderaan juga, tak ada salah apa. Dia kata cumanya Nabi pergi berjalan untuk semayang raya dengan semayang mayat. Kalau nak pergi dengan kenderaan juga tak jadi salah, dia kata. Cumanya tak ikut sunnah Nabi SAW. Kata Ar-Rabi', bermula ini di sisi kita atas berjalan pi raya dan pi semayang jenazah itu, maka ada pun pulang daripada keduanya, maka tiada mengapa. Dia kata kalau pi berjalan kaki, balik nak naik kenderaan, itu tidak jadi salah. Pi berjalan kaki, balik tumpang kereta orang lain, tak jadi salah, dia kata. Pi tu yang disuruh supaya berjalan kaki, dia kata. Bab, dia kata. Bab baru, bab ma jaa fi salatil aidain qabla al-khutbah. Iaitu bab yang datang pada menyatakan sembahyang dua hari raya dahulu daripada khutbah. Dia pelik daripada sembahyang jemaat. Sembahyang raya, sembahyang dulu, lepas sembahyang baru khutbah. Berbeza dengan sembahyang jemaat, khutbah dulu, lepas tu baru sembahyang. Ada orang tak pernah sembahyang raya, baru tu sekali nak pergi sembahyang raya. Dia pergi tengok orang duk khutbah. Dia kata cantik, dia kata. Aku ingat lambat lah, dia kata. Tengok baru khutbah, dia kata tak sembahyang lagi. Dia pun langkah, masuk video sop depan pula lagi. Dengan sampin, tengok dia tengah apa, langkah video depan sekali. Dia tak tahu orang bergaduh tengok dia. Kan? Orang bergaduh tengok dia apa dosa dia ni. Dia langkah, dia ingat nak sembahyang. Tengok habis khutbah, pakat salam apa semua, keluar bil gutu je. Dia kata apa, masjid ni pelik ni, tak sembahyang ni. Dia tak tahu orang sembahyang dulu dah, kan. Tuan-tuan jangan cakap orang tak reti, tuan-tuan. Dia macam-macam boleh jadi. Tak reti. Orang tak reti. Bukan kata tak reti, kan. Sembahyang raya ni setahun dua kali, kan. Jadi kadang-kadang dia dah 5 tahun dah tak sembahyang raya, dah 5 tahun dah. Tuan-tuan, orang yang tak reti dia takut. Orang yang tak reti ni takut. Orang yang tak reti sembahyang mayat, cuba heret dia ajak pergi sembahyang mayat, pucat sampai ke kaki. Dia takut, dia tak reti. Apa ni sembahyang apa pelik ni, tak ada rokok, tak ada sujud, tak ada apa ni, pergi berdiri duduk tak kebel, tak habis-habis ni, dia kata. Kan? Orang heret dia pergi juga, pergi berdiri celah-celah orang tu, duduk kelin tengok orang buat lagu mana, kan. Orang angkat tangan, dia angkat tangan, orang angkat tangan, dia angkat tangan, dia pun tak tahu dia pun baca apa, betul. Tengok lagu bagi salam sambil berdiri, dia pun buat juga, bagi salam juga, lepas tu duduk tak tahu nak buat apa, duduk tengok orang buat lagu mana. Tak reti ni, tak usah kata lah. Kan? Semayang raya pun macam tu lah. Orang tak reti lah. Dia duduk biasa semayang jemaat, dia tak biasa semayang raya. Maka bila dia pergi semayang raya, dia nak buat lagu jemaat lah. Orang duduk baca khutbah, dia langkah pisah depan. Tak tahu orang pakat bangkit balik, dia pucat seorang dia. Kan? Ini dia nak beritahu kita, ni apa cerita ni, khutbah dulu, khutbah kemudian ni macam mana. Dia kata, ketahuilah saudaraku, bermula masyru'
sembahyang raya itu, iaitulah dahulu daripada khutbah. Ini yang disyariatkan, yang masyru' di sisi agama. Sembahyang raya tu dia kata dahulu daripada khutbah. Pi tu sembahyang dulu. As-salata jami'ah, as-salata jami'ah rahimakumullah, sembahyang dulu. Kawan tak reti, jangan buat pasal dia tak reti pergi duduk depan. Kan? Orang semua duduk berdiri nak sembahyang, orang cuik dia qomat langsung. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia baru tahu dia qomat pula. Sembahyang raya mana ada qomat apa, tak ada. Dia kira nak sembahyang qomat. Kan? Jangan kata benda ni. Kadang-kadang bukan dia tak reti, dia pun benda jarang-jarang sekali buat. Kawan cuik-cuik, Allahu akbar, Allah, orang nak suruh dia berbetis, dia pergi qamat terus. Kan? Ini ceritanya dia kata. Maka tidaklah ia seperti sembahyang jemaat. Sembahyang raya ni bukan macam sembahyang jemaat. Yang ni kemudian sembahyangnya daripada khutbah. Kalau sembahyang jemaat, khutbah dulu. Habis khutbah, sekali lagi baru sembahyang. Raya sebaliknya, dia kata. Maka sembahyang 2 hari raya itu, dahulu daripada khutbah itu, ialah diperbuat oleh Nabi SAW dan khalifahnya. Zaman Nabi memang buat macam tu. Sembahyang dulu, baru khutbah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, khalifah Rasulullah, ini semua pun buat macam tu. Sembahyang dulu, baru khutbah. Maka sembahyang 2 hari raya dahulu daripada khutbah itu telah diperbuat oleh Nabi dan khalifahnya, sebagaimana datang hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar yusalluna fil 'idain qabla al-khutbah thumma yakhutubun. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar dan Sayyidina Osman, pada riwayat Ibnu Abbas, mereka itu sembahyang sekalian pada 2 hari raya dahulu daripada khutbah. Nabi dan sahabat-sahabat Nabi semua pun macam tu, sembahyang dulu baru khutbah. Kemudian daripada selesai sembahyang hari raya, maka berkhutbahlah mereka itu. Macam tu. Maka tersebut lagi pada riwayat Ibnu Abbas di dalam Muslim. Kata dia, fanazala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam ka'anni anzuru ilaih hina yujlisu rijal biyadih. Maksudnya maka turun Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada tempat ia berkhutbah. Di sembahyang raya, Nabi SAW turun daripada mimbar tempat dia berkhutbah. Maka seolah-olah nampak pada aku rupa sekarang padanya. Pada waktu ia mendudukkan orang laki-laki dengan tangannya, yang diisyaratkan oleh Nabi SAW kemudian daripada sudah dia berkhutbah kepada orang laki-laki, hendaklah semuanya duduk, jangan berubah daripada tempatnya. Nabi SAW habis sembahyang raya, Nabi berkhutbah. Habis Nabi khutbah, Nabi turun daripada mimbar ni. Nabi turun, Nabi buat isyarat dengan tangan, suruh orang lelaki-lelaki ni duduk, jangan duduk bangkit pergi mana. Nabi mengisyaratkan dengan tangan dia. Dalam hadis tadi dia kata, ka'anni anzuru ilaih hina yujlisur rijal biyadih. Nabi mendudukkan orang lelaki-lelaki ini dengan tangan dia. Nabi buat isyarat kata duduk, jangan duduk bangkit pergi mana. Macam tu. Baik. Nabi buat macam tu supaya semua orang tak berubah daripada tempat duduk mereka itu. Yang ni diisyaratkan oleh Nabi kemudian daripada sudah Nabi berkhutbah kepada orang lelaki-lelaki, hendaklah semuanya duduk, jangan berubah daripada tempat tu. Kata Ibnu Abbas, summa aqbala bishiqqihim hatta jaa an-nisa wa ma'ahu Bilal. Kemudian turun Nabi SAW daripada atas mimbar, dan sudah disuruhnya semua laki-laki jangan berubah daripada tempatnya. Lalu beradak Nabi SAW kepada laki-laki itu, hal keadaan Nabi membelah mereka itu, meminta jalan
pergi menuju kepada perempuan-perempuan yang semayang dan hadir jauh di belakang sana. Maka orang-orang pun memberi jalan kepada Nabi SAW untuk pergi. Sehingga sampai Nabi kepada perempuan, berserta dengan Nabi seorang sahabat yang bernama Bilal. Maka manakala sampai Nabi kepada perempuan-perempuan itu, lalu mengajar dan memberi nasihat serta memberansang mereka itu atas berbuat ibadah kepada Allah dan membaca Nabi SAW akan ayat Quran. Ni dia nak cerita, kata Nabi buat khutbah 2 kali. Zaman tu tuan-tuan, mana ada mikrofon. Semayang raya ni ramai. Semayang raya ni ramai. Semayang raya ni sunat buat di Padang. Semayang raya sunat buat di Padang. Kita hari ni aja buat di masjid. Tak salah lah buat di masjid pun. Tapi dia kata sunat buat di Padang. Pasal apa? Pasal itu sekali nak himpun orang ramai-ramai betul. Sehingga kan orang perempuan yang tak boleh semayang, tak boleh apa pun boleh hadir sama, duduk ramai-ramai atas Padang tu. Nak tunjuk sekali, 2 kali setahun, nak tunjuk perhimpunan orang Islam besar-besaran. Semayang atas Padang. Nabi SAW bagi khutbah. Bila Nabi bagi khutbah, oleh kerana ramai orang ni, orang perempuan duduk belakang tu tak dengar Nabi kata apa. Maka Nabi bagi khutbah ni, habis selesai khutbah Nabi, Nabi turun daripada membar. Nabi nak pergi kat orang perempuan di belakang tu pula, nak bagi lagi sekali khutbah lagi kat mereka tu. Nabi nak turun daripada membar, nak pergi bagi khutbah pula dekat orang perempuan tu. Nabi buat isyarat tangan, suruh orang lelaki-lelaki ni duduk, jangan duduk bangkit pergi mana-mana. Duduk-duduk, Nabi nak pergi bercakap kat orang perempuan pula sat. Maka Nabi membelah orang lelaki-lelaki ni, lalu kut celah-celah orang ni, pergi dekat orang perempuan tu. Nabi baca pula ayat Quran, bagi pula nasihat dalam khutbah kepada orang perempuan pula di belakang. Tu Nabi SAW dia buat macam tu. Allah tak payahlah kita lah ni ada kemudahan mikrofon apa semua, senang lah ni bercakap sekali aja semua orang boleh dengar. Zaman tu Nabi SAW buat macam tu, dia kata. Maka Nabi turun pergi dan Nabi membaca kepada orang perempuan itu ayat Quran. Dia kata faqalah ya ayyuhan nabi idza ja'akal mu'minat bay'naka ala an la yushrikna billahi syai'an. Fatala hadhihi al-ayah hatta faragha minha. Maka sabda Nabi SAW dengan ayat Quran itu bermakna begini. Wahai Nabi, apabila datang kepada kamu oleh segala perempuan mukmin berjanji setia dengan dikau, maka berjanji setialah atas bahawa tiada menyengutukan mereka itu dengan Allah akan sesuatu. Maka membaca Nabi akan ini ayat sehingga habis daripadanya. Nabi turun pergi kat orang perempuan, satu nasihat pula dekat orang perempuan. Baca ayat Quran, bagi nasihat kepada orang-orang perempuan yang ada di belakang. Summa qala hina faragha minha antunna ala zalik. Kemudian sabda Nabi SAW pada ketika habis baca ayat Quran itu, engkau sekalian wahai perempuan disuruh atas yang demikian itu. Apabila didengar oleh segala perempuan akan sabda Nabi SAW yang demikian, lalu disahut oleh seorang daripada mereka itu. Nabi baca ayat ni semua. Last sekali Nabi kata ke orang perempuan, wahai orang perempuan, dengar baik-baik. Apa yang aku kata dekat hampa tadi, apa yang aku beritahu dekat hampa tadi, hendaklah hampa taat kepada perintah Tuhan dalam ayat tu. Bila Nabi kata lagu tu, satu orang perempuan sudah jawab balik dekat Nabi. Faqalat imra'atun wahidah lam yajibhu ghairuha minhunna na'am ya Nabi Allah la yadri hina idzin man hiya. Maka kata satu orang perempuan yang tiada menjawab oleh yang lain daripadanya, daripada mereka itu. Bila Nabi kata baik-baik, hampa dengar apa yang aku kata tadi, hampa kena turut apa yang aku kata. Bila Nabi kata lagu tu, semua orang perempuan diam. Satu aja orang dia sudah cakap dekat Nabi. Dia kata na'am ya Nabi Allah. Dia kata ya wahai Nabi Allah. Tiada tahu Nabi ketika itu siapa ia yang menyahut sabdanya itu. Bunyi suara kata ya Rasulullah, kami akan dengar apa yang kamu suruh. Nabi tak tahu siapa yang kata, sebab orang perempuan tu ada ramai depan Nabi.
Oleh sebab ramainya perempuan itu, maka Nabi tak tahu siapa yang cakap tu. Dan berselubungan mereka itu di dalam tudung mereka itu. Mana nak tahu, duduk dalam kain telekung semua, tak tahu siapa yang cakap, bunyi suara aja. Suara kata, "Na'am ya Nabi Allah." Ya wahai Rasulullah, kami akan dengar apa yang kamu suruh kami buat. Nabi dengar suara, tapi Nabi tak tahu siapa yang cakap tu. Begitu. Qala fatasaddaqna fabasata Bilal thawbah. Maka kata Ibnu Abbas, maka bangun perempuan-perempuan itu bersedekah. Maka menghampir Sayyidina Bilal akan kain, maka menghampar Sayyidina Bilal akan kainnya. Menghimpunkan sedekah perempuan-perempuan itu. Itu dia. Lepas daripada Nabi SAW bagi khutbah dekat orang perempuan, orang perempuan ni pun semua pakat nak bagi sedekah. Nabi SAW pun suruh Bilal ambil kain serban dia hampak. Orang perempuan pakat main duk bagi sedekah, duk lungguk atas kain serban Nabi SAW ni, atas kain Bilal ni. Pakat duk lungguk atas tu. Tuan-tuan, orang perempuan ni, mereka ni memang kuat sedekah. Orang lelaki-lelaki ni dia kedekut sikit. Kan? Pasal dia kerja susah payah, dia cari duit. Jadi dia rasa sayang duit dia. Orang perempuan ni dia tak boleh. Dia tengok main nampak susah sikit, nampak miskin sikit, apa dalam rumah dia nak golong bagi semua. Mereka ni jenis macam tu. Bukanlah sejak zaman Nabi dulu macam tu. Sejak zaman Nabi dulu macam tu. Nabi SAW pergi bercakap sikit dekat mereka, bagi sikit semangat, suruh mereka bersedekah dan sebagainya. Apa duk ada di badan nak bagi habis. Ada gelang nak bagi gelang, ada rantai nak bagi rantai, ada apa semua di tangan nak bagi habis. Duit ada pun nak bagi. Maka Bilal bin Rabah pun terus ambil kain hampak. Orang-orang perempuan ni pun main bubuh. Barang-barang kemas mereka, duit ringgit apa semua bubuh dia atas kain ni. Dia kata, "Summa qala wa halummu fidan lakunna abi wa ummi." Kemudian kata Bilal, "Halummu, mari Bilal kata. Tebus bagi sekalian kamu, bapa aku dan ibu aku." Bilal pun panggil lagi lah. Mai dia kata, bagi sedekah. Jangan tak bagi. Lagu tu Bilal pun halummu ni maksud mai lah, mai. Halummu maksudnya mai. Siapa nak bagi-bagilah ni. Begitu. Faja'alanna yulqina al-fatha wal khawatima fi thawb Bilal. Maka jadilah perempuan-perempuan itu mencampur cincin besar dan cincin kecil di dalam kain Bilal itu. Bila dengar Bilal kata halummu fidan lakunna abi wa ummi, Bilal kata, mai lekas, siapa nak bagi sedekah, mai bagilah ni. Aku sumpah atas nama mak dengan ayah aku. Maksudnya siapa bagi ni pahala besar. Orang perempuan ni cincin kecil pun bagi, cincin besar apa ada bagi habis. Bakal lungguk atas kain yang Bilal hampak ni. Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Jabir dan Ibni Afi'i di dalam Dia kata hadis tu hadis sahih. Dia kata dalam banyak kitab hadis menceritakan hadis yang sama. Nak cerita kata Nabi khutbah raya, habis khutbah kepada orang lelaki-lelaki ni, Nabi turun. Nabi lalu ke celah-celah orang lelaki-lelaki ni, pergi bercakap pula, pergi bagi khutbah pula dekat orang perempuan. Lepas Nabi bagi khutbah dekat orang perempuan, Nabi anjurkan mereka supaya bersedekah. Bilal pun dengar-dengar macam tu, hampak kain. Orang perempuan pakat duk bagi sedekah. Sedekah tu bukan untuk Nabi, tetapi untuk digunakan dalam kerja nak mengembangkan Islam zaman tu. Nak pakai duit, pakat bagi sedekah. Lepas pada tu, Nabi SAW balik ke mimbar dia. Masalah, dia kata sembahyang raya dahulu daripada berkhutbah, bagaimana hukumnya? Kata At-Tirmidzi, dan bermula amal atas hadis dalam masalah itu di sisi ahli ilmi daripada sahabat-sahabat Nabi SAW dan lain daripada mereka itu, bahawasanya semayang 2 hari raya tu dahulu daripada khutbah. Yang ni tak ada khilaf apa. Semayang raya, semayang dulu baru khutbah. Itu diamalkan oleh semua orang.
Dia kata, dan dikata orang bahawasanya orang yang memperbuat khutbah dulu daripada semayang ialah Marwan bin Al-Hakam. Ada satu catatan mencatatkan bahawa salah seorang khalifah nama dia Marwan bin Al-Hakam. Dia ada buat semayang raya macam semayang jemaah. Khutbah dulu baru semayang. Katanya Marwan bin Hakam ada buat macam tu. Dan telah ditinggalkan orang akan perbuatan itu kerana bukannya sunnah, dan orang tak mau ikut dia bila dia buat macam tu kerana itu bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tiada orang yang iktibarkan dia melainkan barang yang datang daripada Nabi dan Khulafa Ar-Rasyidin. Tak ada siapa nak ikut dia, sebaliknya orang ikut Nabi dan ikut Khulafa Ar-Rasyidin. Zaman tu tuan-tuan, orang kuat berpegang dengan sunnah. Mereka ikut macam Nabi, macam sahabat-sahabat Nabi buat. Lain daripada tu, siapa yang kreatif lebih hidup mereka buat bagi belain, orang tak mau ikut. Pasal apa? Pasal hadis Nabi terang-terang, sudah abang buat macam ni, hantuk samai ubah macam mana. Kami ikut hadis Nabi. Maka Marwan bin Hakam yang cuba memperkenalkan style baru, tak dapat respon daripada siapa-siapa. Sebaliknya orang semua ikut macam yang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu. Masalah dia kata, berkhutbah dahulu daripada semayang hari raya, apa hukumnya? Apa hukum kalau hari ini kita ubah? Apa hukum kalau hari ini kita ubah? Kita kata lah ni macam ni lah, lama dah kita duk buat semayang dulu baru khutbah. Apa kata raya tahun ni kita buat terbalik, kita buat khutbah dulu baru semayang. Panggil mesyuarat jawatan kuasa masjid, semua orang setuju, so tahun ni kita nak ubah. Apa hukum dia? Dia kata Imam Asy-Syafi'i di dalam dan dimulai pada hari raya itu dengan semayang dulu daripada khutbah. Imam Syafi'i kata cerita dia, semayang raya ni semayang dulu baru khutbah. Itu cerita dia. Dan jika dimulai dengan khutbah dulu daripada semayang, nescaya aku fikirkan kembali berkhutbah kemudian daripada semayangnya. Imam Syafi'i kata, kalau sekiranya ada orang nak ubah raya tahun ni, dia kata kita khutbah dulu, lepas tu semayang. Imam Syafi'i kata, kalau buat macam tu, habis semayang khutbah balik sekali lagi. Lepas tu tak tahu bila nak balik rumah lah. Kan khutbah semayang khutbah, khutbah semayang khutbah, duduk jadi bila kita nak boleh balik tak tahu. Dia jadi lagu tu. Imam Syafi'i kata, kalau sekiranya berlaku macam tu, Imam Syafi'i kata adalah baik selepas semayang tu khutbah balik lagi sekali. Dia kata. Dan jika tiada memperbuat ia, yang ni dia tak ulang khutbah. Dia dah khutbah dah, lepas khutbah baru dia semayang. Lepas semayang, dia buat lagu semayang Jumaat. Kan? Dia buat lagu semayang Jumaat, dia khutbah. Lepas khutbah dia semayang. Lepas semayang tak khutbah balik dah, pakat terus balik ke rumah aja. Macam mana nak jadi, dia kata. Maka tiadalah pula atasnya ulang sembahyang dan tiada kafarah. Tak payahlah. Tak payah ulang sembahyang dah. Kira sudah balik bila. Dia kata. Sebagaimana jikalau sembahyang dia dan tiada berkhutbah, maka tiada juga atasnya ulang khutbah dan tiada ulang sembahyang. Macam tu jugalah kalau pi tu cangak cari mana Tok Khatib tu cari mana Tok Khatib tak ada. Kawan tu duduk senak perut di rumah, tak boleh main. Cari mai, pegang satu orang, hang naik baca khutbah, aku tak boleh, turun pakai kasut lari balik. Pasal orang suruh dia. Pegang kawan lain pula, ni Tok Khatib tak main ni, hang pergi baca, aku tak bisa. Ni siapa lagi boleh, kalau hang tak boleh. Dia dengar tu terus start motor balik. Aku tak mayang raya, tak apa kalau nak suruh aku baca khutbah. Kalau jadi macam tu, lah tengok mai, tak apalah, tak payah khutbah, kita pakai semayang raya aja. Lepas tu balik rumah bukan makan ketupat. Boleh tak boleh? Dia kata boleh juga. Dia kata tak ada lah kot kata nak kena qadha balik khutbah apa, tak ada lah. Pahala korang lah. Macam tu aja. Dan berkhutbah itu ialah dua khutbah yang diceraikan di antara keduanya dengan duduk. Yang kata khutbah raya tu macam khutbah Jumaat. Dua khutbah, antara dua khutbah itu khatib duduk sah. Macam itulah. Sebagaimana diperbuat pada sembahyang Jumaat juga. Masalah dia kata berkhutbah kemudian daripada sembahyang. Kata Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim,
Pada hadis dan masalah itu dalil bagi mazhab ulama sekaliannya bahawa khutbah raya itu kemudian daripada sembahyang. Kata Al-Qadhi, bermula ini ialah yang muwafaqah atasnya daripada segala mazhab ulama negeri yang besar-besar dan imam-imam fatwa, dan tiada khilaf antara segala imam mereka itu padanya. Dan ialah perbuatan Nabi SAW dan khulafa ar-rasyidin kemudian daripadanya. Melainkan barang yang diriwayatkan bahawasanya Osman dan setengah akhir khilafahnya mendahulu ia akan khutbahnya, kerana bahawasanya melihat ia akan setengah orang, iaitu mereka yang meluput akan dia oleh semayang. Oh, itu dia. Ada satu catatan mengatakan Sayyidina Osman ada buat macam ni. Sayyidina Osman bin Affan, dia buat lagu semayang jemaah. Khutbah dulu, lepas itu baru semayang raya. Mula-mula Sayyidina Osman buat macam Nabi buat juga. Buat macam Sayyidina Abu Bakar, buat macam Sayyidina Umar. Tapi di ujung-ujung pemerintahan Sayyidina Osman, katanya Sayyidina Osman ubah benda ni. Sayyidina Osman sudah buat macam semayang jemaah. Khutbah dulu, lepas itu baru semayang. Alasan Sayyidina Osman ialah, dia kata kerana ramai orang yang terluput semayang. Mereka main lambat. Mereka main tengok, oh dah khutbah dah habis semayang dah. Jadi ramai orang tak dan semayang raya. Maka kerana tu khutbah dulu, lepas khutbah tak lagi baru buat semayang. Katanya Sayyidina Osman ada buat macam tu, dia kata. Dan ada diriwayatkan daripada Sayyidina Umar seumpamanya, dan iaitu sahih daripadanya. Dan kata qil bahawasanya awal orang yang mendahulukan khutbah hari raya itu daripada sembahyangnya ialah Muawiyah. Dan kata qil Marwan di Madinah pada masa khilafah Muawiyah. Dan kata qil Ziyad di negeri Basrah pada masa khilafah Muawiyah. Dan kata qil memperbuatkan dia oleh Az-Zuhri pada akhir umurnya. Ini beberapa pendapat mengatakan Sayyidina Umar pun ada biasa buat ubah macam tu. Ada pendapat kata Sayyidina Osman pun biasa ubah. Ada pendapat kata Muawiyah bin Abi Sufyan biasa ubah. Ada pendapat kata Marwan biasa ubah. Ada pendapat kata Ziyad biasa ubah. Ubah buat macam semayang jemaah. Khutbah dulu baru semayang raya. Alasan dia satu aja. Dia kata kerana orang tak ada nak main. Orang tak ada nak main. Bila dia main-main tengok semayang 2 rakaat tak aja. Jadi tak ada. Dia duk sangka semayang pukul 9. Dia main 8.45, rupanya orang semayang 8.30. Tuan-tuan tahu dalam masyarakat kita ni ada orang dia tak semayang fardu, dia tak rasa apa, tapi dia terlepas semayang raya lah, dia teriak merau. ada orang macam tu ada. Dia tak semayang subuh, dia tak ada apa-apa pun, dia bangkit relax Bini dia duduk beletiak ke dia, apa abang ni, dia kata ni, abang tak semayang subuh ni berdosa besar lah apa, dia buat dah bukan sekali, hari-hari selepas subuh dia buat dah Tapi semayang raya sekali dia pergi masjid, tengok-tengok orang dah semayang dah, marah, perbaik, tendang motor terbalik masuk dalam parit, balik berjalan kaki. Dia kata apa ni? Dia kata ni yang duk kalut nak buat awal ni pasal apa? Dia marah masjid, kan? Yang duk kalut buat awal 8.30 semayang dah. Apa? Dia kata buat pukul 9 tak boleh buat. Kan kita dengan kalut pagi dengan marah-marah. Dia terlepas semayang raya, dia marah habis semua orang, kan? Padahal semayang raya ni sunat saja. Sunat saja. Sunat saja. Dia marah. Hak fardu nu hak tak buat berdosa besar nu dia tinggal, dia tak ada apa-apa. Tuan-tuan nampak? Sama lah orang Melayu lah. Ni cerita orang Melayu lah, kan? Oh, sebut kata babi kan, ludah tui tak boleh. Dia tengok arak, dia terliok lah, dia tak tahu nak apa. Dia tengok arak, tak boleh tahan nak minum. Orang Melayu, sebahagian kecil daripada orang Melayu ada perangai macam tu. Walhal haram arak dengan haram babi ni sama lah. Haram lah, dua-dua Quran kata haram. Bahkan haram arak ni dalam keadaan darurat pun tak boleh minum arak.
Tapi haram babi ini dalam keadaan darurat diharuskan makan babi. Haram, tapi ringan haram dia daripada arak tu. Tapi sebahagian daripada orang Melayu dengan babi dia tak boleh. Tapi dengan arak dia okey. Nampak tak? Ni. Sama macam kes tadi lah. Terlepas sembahyang raya marah habis semua orang. Dia tak sembahyang subuh, dia tak ada apa-apa. Ini benda ni. Dia beritahu macam ni. Jadi cerita kata buat sembahyang raya ni, buat khutbah dulu kemudian baru buat sembahyang, biasa dibuat oleh beberapa orang yang ada nama dulu ni. Masalah dia kata berkhutbah di atas bumi, apa hukumnya? Apa hukum kalau kita baca khutbah kita tak naik atas mimbar? Apa hukum dia? Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala bahawasanya tiada mengapa berkhutbah imam hal keadaannya berdiri atas bumi. Tak ada salah apa. Macam mana tuan-tuan, satu hari kita sembahyang Jumaat, itu khatib tu lagu nak cari publicity, kan? Ambil tungkat dia tak naik di atas tu, dia pakai baca di bawah ni. Agak-agak tuan-tuan jadi macam mana dalam kampung tu hari tu? Pakat balik buat sembahyang lohok pun bukan sikit. Pasal apa? Dia berkata sembahyang tak sah hari ni. Pasal apa? Pasal khatib tak naik atas mimbar. Dia tak faham kan? Naik atas mimbar tu sunnah. Itu sunnah Nabi. Nabi berkhutbah atas mimbar. Tapi kalau sekiranya khatib tak naik atas mimbar, dia baca di bawah pun tak jadi salah. Dia tak menjejaskan sembahyang apa-apa pun. Tapi orang tak faham, tak boleh. Habis-habis dandang buat zuhur 4 rakaat di belakang tu. Alasan dia apa? Alasan dia pasal khatib tak naik mimbar. Kan? Jadi dia beritahu kat kita di sini bahawasanya tidak mengapa berkhutbah imam hal keadaannya berdiri atas bumi. Tak ada salah apa dia kata. Tuan-tuan tahu Nabi SAW khutbah mimbar 3 anak tangga. Kan? Mai zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia baca khutbah, dia duduk anak tangga nombor 2. Dia duduk anak tangga nombor 2. Orang tanya Sayyidina Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, pasal apa kamu tak naik tangga nombor 3 macam Nabi duduk?" Oh, dia kata tak boleh. Kerana Nabi duduk tangga nombor 3, aku kena duduk nombor 2. Aku tak boleh sama dengan Nabi. Dia kata, respect Nabi punya pasal. Bila mai zaman Sayyidina Umar, duduk tangga nombor 1. Orang tanya Sayyidina Umar, "Ya Amirul Mukminin, pasal apa kamu khutbah duduk satu anak tangga aja nun?" Oh, dia kata, kalau Nabi duduk tangga nombor 3, Abu Bakar pun tak berani nak naik pergi duduk tangga tu. Dia duduk tangga nombor 2. Dia kata, hampa tahu tak Sayyidina Abu Bakar ni siapa? Dia kata, dia pun bacalah apa yang Nabi kata adalah hadis tentang kelebihan Sayyidina Abu Bakar ni. Dia kata, kalau Abu Bakar yang begitu punya hebat pun duduk nombor 2, aku duduk tangga nombor 1. Dia kata. Dia jadi macam tu, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal hormat. Hormat punya pasal. Tuan-tuan pernah dengar cerita Imam Malik, Imam mazhab Maliki. Imam Malik, dia imam di Madinah. Imam Malik ni orang Madinah. Dia mengajar di Masjid Nabawi tu. Imam Malik mengajar situ. Imam Malik radhiyallahu anhu mengajar di Masjid Nabawi, dia tak pernah duduk atas kursi tinggi. Dia duduk atas lantai. Orang tanya dia pasal apa imam tak duduk atas kursi, apa orang nak tengok tak nampak? Dia kata mana mungkin dia nak duduk atas kursi sedangkan kubur Rasulullah duduk ada di bawah, dia kata. Dia duduk atas lantai, dia tak mau duduk berdiri, dia hormat dekat Nabi sampai macam tu sekali. Dan dia duduk mengajar macam tu, khalifah zaman tu mai mengaji. Mai duduk atas kursi. Imam Malik duduk sila di bawah ni. Orang semua duduk mengajar duduk ni. Kerana hormat tu makam Rasulullah duduk ada situ. Mai khalifah duduk atas kursi. Imam Malik tengok, dia suruh khalifah turun. Duduk atas lantai. Orang semua terkejut. Dia suruh tolong turun duduk bawah. Kalau tidak dia tak mahu mengajar apa. Dia suruh turun duduk atas lantai. Pasal apa? Pasal dia pun hormat dekat Nabi. Hang lagi kena hormat dekat Nabi. Turun duduk atas lantai. Dan khalifah masa tu pun tak ada apa-apa. Bila dengar kata imam ni tegur, dia pun turun duduk di bawah. Hormat. Ni nak cerita kata hormat. Kita hari ni tuan-tuan, kita boleh jadi reti sikit, ada ilmu sikit, adalah guru mengajar kita dulu.
Kita jumpa guru kita ni, kalau nama kata Ustaz Ismail, panggil-panggil Mail lah. Oh, dahsyat kita dia. Dia jadi tak erti hormat orang. Dia jadi lagu mana tu, mengaji tak terang mana, tapi dia tak erti hormat orang. Pelik kita lah ni, dia jadi pelik. Boleh sikit aja, tapi sombong tu dahsyat. Ustaz kita dulu, dia mengajak kita dulu. Walaupun dulu dia mengajak kita kenal alif bata aja, dia mengajak peringkat asas saja, tapi dia yang ajak kita alif bata tu. Dia guru kita. Kok mana pun dia guru kita. Jumpa kena hormat dia. Jumpa pergi me'eh. Tak reti hormat orang. Tak reti hormat orang. Apakah kita belum cerita lagi bagaimana Imam Syafi'i dia belajar dekat Imam Malik kan? Imam Syafi'i dia berguru dekat Imam Malik. Tadi kita cerita tok guru dia Imam Malik macam tu. Imam Syafi'i yang kita duk ikut mazhab dia ni, Imam Syafi'i ni berguru dekat Imam Malik. Tidur malam kaki tak huluk pergi rumah tok guru tu. Bukan ada dosa apa pun. Kalau dia tidur, kaki dia menghala ke arah rumah Imam Malik, bukan ada dosa apa. Tak ada dosa, tak ada nas pun dalam Quran, dalam hadis yang melarang buat macam tu. Tapi dia tu tak buat macam tu. Pasal apa? Pasal dia rasa guru dia ni besar dalam hidup dia. Dia tak pernah huluk kaki pergi ke arah rumah guru dia kerana hormat guru dia macam tu. Nampak? Maka tak heranlah orang-orang zaman tu ilmu mereka berkat. Dan berkat ilmu mereka dapat dilihat dari segi mereka beramal dengan ilmu mereka. Beramal. Ilmu tu betul-betul melekat dalam diri mereka. Macam mana yang ada dalam kitab, macam tu nampak pada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, jadi sahabat-sahabat Nabi hormat Nabi. Nabi duduk member nombor 3, dia duduk nombor 2, duduk nombor 1. Macam tu. Baiklah ni dia kata bahawasanya kalau sekiranya kita berkhutbah di atas bumi terus, tak ada atas member macam mana? Dia kata tiada mengapa berkhutbah imam hal keadaan berdiri di atas bumi. Begitulah diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri daripada Nabi SAW. Dan tidak mengapa berkhutbah imam di atas kenderaan. Macam tu juga kalau nak khutbah atas kenderaan tak salah. Semayang raya, katalah tahun ni semayang raya kita buat di Padang. Buat di Padang bandaran, Batuas ke apa ke. Baca khutbah duduk di atas lori misalnya. Boleh tak boleh? Boleh. Dia kata tak jadi kesalahan apa. Berkhutbah di atas kenderaan. Kerana bahawasanya Nabi SAW adalah dia berkhutbah di atas kenderaan. Nabi biasa khutbah duduk atas kenderaan. Kemudian daripada berpaling ia daripada sembahyang raya fitrah dan raya haji. Masalah, berkhutbah di atas membar pada hari raya apa hukumnya? Kata Imam Syafi'i, dan tiada mengapa berkhutbah seseorang itu di atas membar. Kerana maklum bahawasanya Nabi SAW berkhutbah ia di atas membar hari Jumaat. Khutbah atas membar memang tak ada salah lah. Memang Nabi pun khutbah atas membar. Dan dahulu daripada itu adalah Nabi berkhutbah berdiri bersandar pada tiang korma. Ini kita dah baca di mana dulu ni. Cerita Nabi SAW sebelum ada membar ni, Nabi baca khutbah duduk atas tanah aja. Nabi sandar ke satu tunggui pokok korma. Nabi sandar itu. Sahabat mai jumpa Nabi, mencadangkan dekat Nabi nak buat membar. Sahabat kata, Nabi kata okey. Bila siap membar, Nabi naik atas membar bagi khutbah. Nabi baru start aja khutbah dia, dengar bunyi macam anak unta teriak. Bunyi macam anak unta duk mendengus. Bunyi macam bunyi orang teriak macam tu. Semua orang pakat duk cari siapa dia. Cari. Nabi turun daripada membar tu, Nabi pi dekat tunggui pokok korma ni. Nabi tepuk dia. Nabi cakap dekat pokok korma ni. Nabi kata, kamu jangan sedih. Kita akan sama-sama dalam syurga esok. Nabi kata begitu. Stop bunyi teriak tu. Kemudian Nabi balik atas membar, sambung khutbah dia. Ini dicatatkan dalam hadis. Bukan cerita dongeng. Ini dicatatkan di dalam hadis Nabi. Maka dia nak tunjuk bahawa Nabi biasa berkhutbah hanya bersandar kepada satu tunggui pokok korma. Maka menunjukkan boleh berkhutbah 2 hari raya di atas membar dan boleh berkhutbah di bawah. Tak ada masalah apa. Dia kata berkhutbah 2 kali pada hari raya.
Boleh tak boleh berkhutbah 2 kali? Maksudnya dah khutbah dah, nak ulang lagi sekali. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan tiada mengapa berkhutbah satu orang laki-laki akan beberapa orang laki-laki. Dan jika melihat ia akan beberapa perempuan dan satu jamaah daripada beberapa laki-laki yang tidak mendengar mereka itu akan khutbahnya, maka tiadalah aku fikirkan salahnya bahawa datang ia akan mereka itu, maka berkhutbah dia akan satu khutbah yang ringan. Boleh. Dia dah bagi dah khutbah, tengok orang belakang tu rasa macam tak dengar. Tak lagi, pergi bagi lagi sekali di belakang, tak jadi kesalahan. Macam kita lah masjid macam Seberang Jaya ni punya besar. Tuan-tuan, kalau blackout macam mana? Karan tak ada hari tu. Berapa sah saja boleh dengar apa yang khatib cakap. Boleh tak boleh khatib ni habis tu dia turun pergi duduk tengah masjid tu cakap pula lagi sekali khutbah. Boleh tak boleh? Boleh. Tak jadi masalah, tidak jadi kesalahan. Cuma orang nak tunggu dengar gadak yang tu je kan. Orang nak tunggu dengar gadak ke yang tu cerita lain lah. Habis dah satu orang, turun pula nak pergi lagi satu khutbah sana. Belakang tu kata, no, awak dia turun main berdebat, awak dia turun main. Turun-turun pergi, alhamdulillah, nak mula lain pula. Oh, mereka kata dipukul obat, pakai turun balik. Yang tu bab lain lah. Tapi bab boleh tak boleh, nak baca khutbah lagi sekali, boleh tak boleh? Boleh. Itu cerita dia. Bila kata boleh, bukan makna kata mesti kena buat macam tu. Boleh kalau nak buat, kalau tak mau buat pun tak apa. Begitu. Baik. Dia kata yang memberi dengar akan mereka itu, dan tiada pula wajib atasnya. Ulang khutbah ni tak wajib. Kalau tak dengar, tak dengar lah. Takat mana yang dengar, cukup lah. Kerana tiada diriwayatkan daripada Nabi SAW, melainkan sekali berkhutbah sahaja yang demikian itu. Sekali itu aja yang Nabi ulang 2 kali khutbah ni, sekali itu aja, bukan tiap-tiap kali. Maka sesungguhnya berkhutbah Nabi akan khutbah yang banyak. Maka pada yang demikian itu menunjukkan atas memperbuat dan meninggalkan dia. Nak buat pun boleh, tak mau buat pun tak apa. Menunjukkan macam tu. Dan tinggalkan itu lebih banyak. Nabi tak buat macam tu lebih banyak lah. Sebab apa? Sebab semua orang pun ada kerja, ada urusan, ada hal. Pergi ulang 2-3 kali khutbah, 5 sah satu khutbah, 5 sah satu khutbah. Saat dia kejam tu iman dalam kolah belakang. Dia pun marah kan? Tak boleh lah. Ini pun kita kena cerdik lah. Jangan sampai orang marah dia kata. Masalah berkhutbah duduk pada hari raya, adakah harus? Kata Imam Asy-Syafi'i di dalam dan tiada berkhutbah imam pada segala hari raya itu melainkan berdiri. Kerana bahawasanya berkhutbah Nabi SAW berdiri. Melainkan bahawa adalah imam ataupun seorang itu sakit. Khutbah berdiri. Khatib yang bagi khutbah ni berdiri. Melainkan kalau dia sakit. Kalau dia sakit, cari orang lain yang boleh berdiri untuk baca khutbah. Kalau semua dalam kampung tu tak ada siapa berani baca khutbah, maka dia saja yang boleh, dia bolehlah baca khutbah, duduk. Begitu. Bawah tu dia kata, nasihatkan perempuan adakah disuruh oleh syarak? Kata Imam Nawawi, pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam masalah itu, menunjukkan sunat bagi nasihat kepada perempuan-perempuan. Dan mengingatkan bagi mereka itu akan akhirat. Dan akan segala hukum Islam. Dan memecut akan mereka itu atas bersedekah. Sunat. Orang perempuan, tuan-tuan tahu yang paling rajin mengaji ni orang perempuan. Sebenarnya yang paling rajin mengaji ni orang perempuan. Nak boleh dapat kuliah pengajian orang laki-laki ramai ni susah tuan-tuan. Tapi buat kelas mengaji petang ke apa-apa untuk orang perempuan, orang perempuan cukup ramai. Dia turun pergi penuh. Turun pergi lena pun bukan sikit. Tapi dia rajin pergi. Ni yang kata bagus orang perempuan ni. Dia pergi lena pun tak apa. Tapi dia ambil berkat majlis ilmu tu. Dia nak pergi bagi ada ya. Dia duduk saat ya 5 minit. Lena. Saat ni jaga pula nak beli barang. Apa orang jual golok dan sebagainya kan. Pun jadi ya. Dia main tu kira dah bagus dah. Yang paling rajin mengaji ni orang perempuan. Kan? Jadi dia kata apa? Dia kata bagus. Dia kata kalau sekiranya kita bagi nasihat kepada orang-orang perempuan ni. Dan orang perempuan ni dia cukup kuat ni. Nak amal apa dia tahu ni. Dia cukup kuat. Nombor satu kalau doa. Dia cukup syok. Dia syok dia mengaji dekat ustaz tu. Pasal apa? Pasal ustaz tu rajin bagi doa. Pasal tu aja dia syok dia.
Orang perempuan dia suka macam ni. Tak lagi doa penerang hati, tak lagi doa pasal anak kecegak tak dengar cakap, dia suka macam tu. Jadi sesuai dengan dia suka dengar benda-benda macam ni, banyakkan bagi nasihat dekat depa ni. Orang lelaki susah kan. Nak boleh main masjid, dah boleh main ni cukup baik. Cukup baik. Orang lelaki susah. Kata Imam Nawawi, dan ini sekiranya tiada terjadi atas mereka itu mufsidah, dan tiada takutkan fitnah atas orang yang menasihatkan dan atas orang yang kena nasihat atau lain daripada keduanya. Bagus buat kelas pengajian untuk orang perempuan saja ni, bagus dia kata, dengan syarat dia kata tidak jadi fitnah. Buat kelas untuk orang perempuan, kelas mengaji untuk orang perempuan ni bagus dia kata, tapi dengan syarat. Dengan syarat tak jadi fitnah dekat kawan hak pergi mengajar, dan tak jadi fitnah dekat kawan hak main mengaji. Kalau jadi fitnah tak maaf. Sampai tiap-tiap kali ustaz tu habis mengajar, ada seorang orang perempuan duduk tunggu, duduk tanya dia macam-macam, ngongek-ngongek, ni karut. Benda ni boleh jadi. Dia duduk tunggu, ya ustaz ni habis ya, dia nanti lompat habis. Ustaz ni habis ya, dia nanti lompat habis. Sampai sekali tak apa, 2 kali, duduk main 5 kali, duduk main 7 kali, ustaz ni pun dia main syong satu macam pula. Tak mau. Kalau jadi macam tu, dia kata ini sudah menjadi fitnah dan membawa mufsidah. Dia kata membawa kerosakan. Kalau macam tu tak lewat. Dia Islam dia jaga. Dia tak mau ni buka, jangan ada loophole untuk nak jadi benda tak elok. Islam tak mau. Sebab Islam dia ada kaedah. Dia kata sadduz zara'i'. Sadduz zara'i' maksudnya menutup lubang-lubang yang boleh jadi tak elok. Tutup bang. Jangan bagi jadi ada. Macam tu. Masalah berasing-asing laki-laki dengan perempuan pada tempat sembahyang macam mana? Kata Imam Nawawi, pada hadis Ibnu Abbas itu menunjukkan bahawasanya segala perempuan itu apabila datang hadir sembahyang sama-sama laki-laki dan berimpun dengan mereka itu, maka maulah berasing tempat ia dengan mereka itu, kerana takutkan fitnah, ataupun takut pandang memandang, ataupun takut fikir, takut fikir-fikiran atau seumpamanya. Dia kata sembahyang laki-laki perempuan tak boleh duduk sekali, mesti kena asing. Tuan-tuan tengok di Masjidil Haram di Makkah misalnya. Allah, ada laki bini turun bina sembahyang ni, dia takut bini dia hilang, kepik bini dia pergi sembahyang sebelah-sebelah. Allah. Tuan-tuan, di sisi mazhab Syafi'i, hukum sembahyang laki-laki perempuan duduk satu saf berkembang macam tu haram. Haram. Itu sebab petugas Masjidil Haram ni haduk pakai jubah putih serban merah atas kepala tu, haduk bawa walkie-talkie area panjang ni, dia nanti marah benda ni. Dia nanti duk halau ni. Orang perempuan haduk sembahyang sekali dengan orang lelaki ni, dia halau. Roh dia halau. Roh tak pi juga, dia kata haram dia kata. Depa ni kata dia ni dengki, aku baik dengan bini aku. Dia kata lagu tu pula. Arab tu bukan dengki, memang tak boleh. Dia jadi banyak masalah. Tonton bayangkan kita sembahyang di Masjidil Haram, kita sembahyang depan kita orang perempuan. Tak lagi dia dengan dia rokok, dengan dia sujud, dengan apa semua duk nampak benda ni semua leceh. Perempuan pergi duduk tempat perempuan lah, pergi sembahyang tempat perempuan lah. Laki-laki sembahyang tempat laki-laki. Habis sembahyang, tak lagi janjilah kita nak jumpa dekat mana, tang mana tempat, dekat sofa ke, dekat maruah ke, nak jumpa dekat pintu mana ke, janji macam tu lah. Saat jumpa lah, perempuan bagi jalan dengan geruk perempuan, laki-laki dengan geruk laki-laki. Sampai pergi Mekah pun tak boleh bonggang juga. Lagu duk kilik tangan tu, Allah. Soalnya dari segi hukum tak boleh. Maka dia beritahu dekat kita di sini, dia kata berasin-rasin tempat semayang ni. Bahawasanya segala perempuan itu apabila datang hadir semayang sama laki-laki dan berimpun dengan mereka itu, maulah berasing tempat dia dengan mereka itu, kerana takut fitnah. Masalah bersedekah itu hendaklah ijab atau kabulkah? Dia kata kita bagi sedekah kena ada ijab kabulkah? Aku sedekah, kau ni kata aku terima sedekah ini. Adakah kena macam tu? Macam jual beli kena ada ijab kabul. Aku jual, kau ni kata aku beli. Ataupun sebarang benda yang menunjukkan redha jual beli itu. Seorang yang kata aku jual, kau ni pakai senyum-senyum lari gitu ya, sah juga. Ataupun kawan hak jual tak kata apa, kawan hak beli kata aku beli, sah juga.
Ataupun hak jual pun tak kata apa, hak beli pun tak kata apa. Ada satu orang pula tengok benda ni, dia pula tanya. Dia kata, hang jual kat dia ke? Dia ni kata, sah juga. Yang pentingnya, ijab dan qabul mesti kena ada. Sebagai satu tanda wujud keredaan. Kemudian mai zaman mutaakhir, zaman moden lah ni, ulama-ulama yang kemudian ni kata, ijab dan qabul boleh digantikan dengan resit. Sebab resit itu menunjukkan reda dua pihak, jual dan beli. Kita pergi beli di supermarket, beli barang sampai 1 troli, 2 troli, kan, habis-habis kita bayar duit, dia bagi duit, kita tak payah kata aku beli kat dia pun tak nak kata aku jual kan. Kalau kita kata pun dia jegil kat kita tu macam kan. Resit yang dia print out tu mewakili ijab dan qabul. Yang pentingnya ialah wujud keredaan di antara pihak jual dengan pihak yang membeli. Dia macam tu. Maka dengan kerana itulah dikiaskan kepada yang bubuh duit ambil ayam Coca-Cola tu. Gedum jatuh 1 tin ayam. Masa kawan tu main nak load barang tu masuk dalam mesin tu, memang dia dah niat nak jual dah benda tu. Maka sudah wujud keredaan di antara dua pihak. Dia kata macam tu. Baik, dalam soal sedekah ni, adakah perlu kepada ijab dan qabul? Kata Imam Nawawi, dan pada hadis Ibnu Abbas itu menunjukkan bahawasanya sedekah sunat itu tidak berhajat kepada ijab dan qabul. Tak perlu ijab dan qabul. Bahkan memadai dengan unjuk dan beri saja. Bagi, kau tu ambil sudah. Kerana bahawasanya segala perempuan yang dinasihatkan oleh Nabi SAW mencampurkan sedekah ke dalam kain Bilal dengan ketiadaan kalam daripada mereka itu, dan tiada pula Bilal dan tiada daripada lainnya. Bukti dalam hadis tadi, Bilal kata, mailah siapa nak sedekah, mailah siapa nak sedekah. Orang yang nak sedekah ni pun pakai buah macam tu je, tak ada ijab qabul. Maka sedekah tidak perlu kepada ijab dan qabul. Sama macam zakat. Zakat tak perlu kepada ijab dan qabul. Tak perlu. Zakat fitrah tu kita duk bagi bila dekat nak raya tu pun tak perlu ijab dan qabul. Rukun dia apa dia? Rukun dia niat. Niat nak bagi zakat. Yang kedua, rukun yang kedua menyerahkan benda yang merupakan zakat tu. Bagi. Sah kan? Tapi kita lah ni siap dengan jabat tangan, dengan kena duk baca pula, ini adalah sedekah yang wajib ke atas diriku dan 6 orang di bawah tanggunganku apa. Panjang kan? Benda tu tak perlu. Kita bagi memang kita niat ni duit zakat. Kita bagi dan dia terima, sah zakat tu. Tak ada masalah apa. Sama lah kita nak pergi bayar dekat PUZ, pusat urus zakat pun sama macam tu ya. Pergi bagi kat dia apa semua, tak payah. Tak payah. Tapi orang lah ni dia nak bagi puas hati. Nak bagi rasa aku bayar zakat tu. Siap nak pegang tangan dengan sejuk tangan duk baca kod-kod silap apa. Dia rasa aku bayar zakat. Tapi dari segi agamanya itu tidak perlu. Buat tidak salah, tapi itu tidak perlu. Begitu. Baik, sama juga dengan masalah sedekah ni tidak perlu kepada ijab qabul. Kerana bahawasanya segala perempuan yang disebut dalam hadis tadi pakai bagi macam tu aja. Kata Imam Nawawi, inilah yang sahih pada mazhab kita, dan kata kebanyakan ashab kita, bangsa Iraqi berhajat kepada ijab dan qabul dengan lafaz seperti hukum hebah. Dan bermula yang sahih ialah yang pertama. Dia kata tak payah ijab qabul. Masalah sedekah isteri berhajatkah kepada izin suami? Isteri nak bagi sedekah kena minta izin tak dekat suami? Kata Imam Nawawi, dan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas itu menunjukkan harus sedekah isteri daripada hartanya dengan ketiadaan izin suami. Kalau duit tu duit isteri punya, dia nak bagi dia punya hal. Suami dia tak payah tanya suami dia nak boleh tak boleh nak bagi. Kalau duit tu duit dia punya. Begitu. Dan tiada terhenti yang demikian itu sepertiga hartanya, dan tak semesti dia bagi itu 1/3. Boleh nak bagi semua pun itu hak dia. Siapa pun tak boleh larang dia. Dan inilah mazhab kita dengan ketiadaan, dengan mazhab jumhur ulama. Imam Syafi'i kata orang perempuan kalau nak bagi sedekah, sedekah tu duit dia boleh bagi tanpa perlu minta kebenaran suami dia. Tapi kalau dia nak bagi tu duit suami dia, maka dia kena minta izin suami. Itu beza dia. Duit dia dengan duit suami. Hak mana satu? Duit dia maksudnya suami memang duk bagi kat dia tiap-tiap bulan. Suami bagi dia 500 misalnya. Itu dah jadi hak dia. Suami bagi kat dia, dah jadi hak dia.
Tapi kalau duit suami, duit suami punya, suami kata guna abang beli barang-barang masak di dapur. Duit masih duit suami. Hak tu dia nak bagi kena minta izin suami. Kalau hak duit poket dia, itu hak dia punya. Dia nak bagi banyak mana, dia tak payah minta izin suami. Dan bermula dalil kita hadis bahawasanya Nabi SAW tidak bertanya mereka itu, adakah diizin oleh suami mereka itu ataupun tidak. Nabi pun tak pernah tanya orang perempuan nak pergi sedekah ni laki hangpa bagi ke tak ni, hangpa bagi benar, Nabi tak tanya. Menunjukkan tak perlu izin suami. Dan adakah ia keluar daripada sepertiga harta ataupun tidak pun Nabi tak tanya. Dan jikalau berlain hukum itu daripada yang demikian, nescaya ditanya. Kalau kes lain, baru kena tanya suami dulu. Wallahualam. Lepas ni kita masuk bab majaa anna salatal aidain bi ghairi azan wala iqamah. Ini kita kata tadi. Sembahyang raya tak ada azan, tak ada iqamah. Tak ada. Okey. Kemudian dia akan bincang itu ni, dia cuma kata as-salata jami'ah. As-salata baca bagi atas. As-salata jami'ah. As-salata jami'atan. Baca dia lagu tu. As-salata jami'ah. Ada setengah tempat tu bila sebut as-salatu. As-salatu jami'ah. Dia baris tak betul. As-salata. As-salata jami'ah. Macam orang habis baca khutbah kan, lepas dah habis apa barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim apa semua tu, ya ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan apa semua sampai habis kan. Ada setengah tempat dia sebut apa? Aqimis solah. Dia kata, aqimis solah. Kena tengok balik betul kan sebut aqimis solah tu. Ataupun aqimus solah. Ataupun apa. Kan? Ada tempat tak sebut, ada tempat sebut. Kena sebut kan, tak payah sebut ke? Kan, benda-benda macam tu. Kalau sebut macam mana betul, macam mana salah. Semua nak kena tengok balik. Kan? Benda ni dia bukan apa, dia nahu dalam bahasa Arab, dia nahu grammar. Jadi kita nak gunakan perkataan-perkataan itu dalam ibadat, janganlah salah grammar. Bagi betul lah, bagi betul macam mana nak sebut. Jadi dia kata sembahyang raya ni dia tak ada qamat, dia tak ada azan, tak ada. Habis sangat dia kata as-salata jami'ah. As-salata jami'ah rahimakumullah. Ataupun dia kata halumu ila salah, dia kata halumu ila salah. Jom kita pakai sembahyang macam tu. Ataupun dia kata hayya 'ala salah. Macam tu. Itu semua tu mengikut pendapat ulama-ulama, dia kata boleh. Yang tak bolehnya kita pergi buat lafaz yang sama macam azan, sama macam iqamah. Tak boleh. Dia kata macam itu, kita akan bincang kemudian. Dan dia ada perbincangan tentang pasal apa kita kena baca as-salata. Pasal apa? Dia ada perbincangan dari segi nahunya. Wallahu a'lam. Selepas ni tuan-tuan, dia cerita bab maja fil qira'ah fil aidain, bacaan dalam sembahyang raya. Surah apa yang Nabi selalu baca? Kalau bertembung raya dengan hari Jumaat, macam mana penyelesaian dia? Dia ada bincang benda ni, kita akan tahu secara pastilah. Dan macam mana penyelesaian dia. Dan kalau buat sembahyang, surah apa juga Nabi baca dalam sembahyang raya, surah apa Nabi baca dalam sembahyang Jumaat. Benda ni semua ada dicatatkan dalam hadis. Kemudian dia main fit takbir fil aidain, cerita tentang takbir dia dalam sembahyang raya. Takbir satu, takbir ni saja banyak cerita. Takbir sebelum sembahyang tu macam kita buat Allahu akbar, Allahu akbar, itu pun takbir. Takbir dalam sembahyang pula satu, Allahu akbar, takbiratul ihram diikuti dengan 7 kali takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu pun akan dibincangkan. Kemudian selepas sembahyang takbir lagi sampai berapa hari dan sebagainya juga dibincangkan. Kita nak tahu secara tepat. Sebab kalau tidak, kita dengar cakap-cakap ni macam-macam. Dia ni kata lagu tu, dia ni kata lagu ni, kau ni serabut. Jadi kita nak tahu betul-betul macam mana. Kemudian dia mai juga bab ma ja'ala salata qabla al-'aid wala ba'daha. Tidak ada sembahyang dahulu ataupun kemudian daripada sembahyang raya.
Ada pula Tok Syekh mana kata lagi pi sembahyang sunat qabliyah raya pula dah. Tak lagi sunat ba'diyah raya. Tapi mereka buat ni cukup banyak. Buat qabliyah raya, ba'diyah raya. Pasal apa? Jadi dia kata semua sembahyang ada qabliyah, ada ba'diyah. Raya-raya pun kita pergi habis sekali, dia kata. Qabliyah satu, ba'diyah satu, dia kata kan. Tak maulah hidup mereka buat ni semua, kita tak mau. Kemudian dia main perbahasan maja fi khurujin nisa fil aidain. Cerita orang perempuan keluar sembahyang raya ni macam mana, boleh ke tak boleh? Kalau boleh macam mana, kalau tak boleh macam mana? Kemudian last sekali dia kata fi khurujin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-aid fi tariq wa ruju'ihi min akhar. Nabi tiap-tiap kali keluar pergi sembahyang raya, Nabi pi ikut jalan lain, balik ikut jalan lain. Nabi tak pi jalan tu, balik jalan tu. Nabi pi ikut jalan ni, balik ikut jalan lain. Dia ada hal pasal apa Nabi buat macam tu. Dia akan bincang tajuk tu. Kemudian dia kata bab ma jaa fil akli yaumil fitri qabla al khuruj. Cerita pasal suruh makan dulu sebelum pergi sembahyang raya puasa. Dia suruh makan dulu. Lepas tu habis tajuk pasal sembahyang raya ni. Jadi saya dah bajet muka surat ni dijangka kita dan khatam sebelum raya. Kan? Dijangka. Jadi insya-Allah raya tahun ni kita raya secara betul kan? Insya-Allah. Kalau kita dah khatam tajuk ni, dia sikit ya, lebih kurang 20. Tak sampai 20 muka surat. Kita dan khatam sebelum bulan puasa. Bulan puasa ada bulan 10. Bulan 10 dah puasa dah. Mana kuliah bulan 10 takat minggu ketiga aja. Takat minggu ketiga ya. 27 hari bulan 10 dah 1 Ramadan. Seberang Jaya dan insya-Allah panjang umur, tak ada ganggu apa. Itu sebab tadi kita panjang sikit. Pasal dia mesti berhenti pada, kalau tidak dia lari raya tak syok, pasal tak ada kata kan. Dia pasal itu kan. Jadi mudah-mudahan kita dapat sesuatu yang jelas tentang raya ni insya-Allah. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Aduh, la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.